Hai dan Assalamualaikum semua. Kami Grup A2 dari kelas CCU 552E akan membentangkan topik kesan ideologi rasionalisme terhadap masyarakat. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Nabil sebagai ketua kumpulan, Irham, Zulhilmi, Farha dan Syia. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Irham dan hari ini saya akan membentangkan tentang pengertian rasionalisme dan juga sejarah rasionalisme. Baiklah, kita bermula dengan pengertian rasionalisme. Korang tahu tak perkataan rasionalisme tu sebenarnya berasal daripada bahasa Latin tau, iaitu ratio yang bermaksud akal. Yang kedua, dari segi bahasa, rasionalisme ni berasal daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu rationalism. Dan yang ketiga, dari segi istilah pula, rasionalisme ni adalah pegangan kepada prinsip akal diberi tanggungjawab yang sangat besar untuk menyelesaikan masalah kita kerana akal merupakan sumber utama pengetahuan. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada sejarah rasionalisme. Okey. Korang tahu tak sebenarnya, ideologi rasionalisme ni bermula zaman Yunani lagi dah. Okey. Plato, salah seorang ahli falsafah yang paling terkenal di dalam sejarah barat, merupakan guru juga kepada Aristotle. Okey. Pythagoras yang juga merupakan ahli falsafah tetapi lebih kepada ajaran agama, cuba membantu Plato dan Aristotle dalam membentuk falsafah di barat. Mereka berdua berpendapat bahawa sesuatu kenyataan itu boleh dibuat berdasarkan beberapa aspek logik dan sekiranya aspek-aspek tersebut diketahui ramai, maka kenyataan tersebut adalah benar. Okey. Dengan itu, wujudlah ideologi rasionalisme. Namun begitu, Aristotle ialah antara ahli falsafah yang terkenal di barat, merupakan orang Yunani yang pertama tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut. Beliau berfikir ke arah empirisis dan percaya kepada fikiran syllogism, iaitu proses logik di mana dua penyataan umum membuat kepada penyataan yang lebih khusus. Baiklah, kemudian René Descartes tahun 1596 hingga 1650 digelar sebagai bapa falsafah moden. Beliau merupakan tokoh utama yang menjalankan pemikiran rasionalisme. Descartes menyatakan bahawa semua ilmu adalah pengetahuan yang pasti dan jelas. Hai, saya Nabil. Saya akan membentangkan tentang fahaman dan faktor rasionalisme. Dari segi fahaman dalaman, rasionalisme percaya bahawa ilmu pengetahuan dapat diperolehi melalui akal fikiran sahaja, menerangkan di mana apa yang boleh wujud dan apa yang boleh difikirkan. Beberapa contoh yang kita boleh lihat jika mengikut pandangan ini, sekiranya benar adalah seperti: pertama, imajinasi. Jika sesuatu dapat difikirkan atau dibayangkan, ia benar mungkin boleh berlaku. Manakala jika ia tidak dapat difahami atau dibayangkan, maka ialah sesuatu yang mustahil sama sekali. Kedua, tiada had pada apa yang kita boleh fikir atau belajar. Ini bermaksud segala perkara yang ada dalam semesta ini sekurang-kurangnya pada asasnya adalah di dalam tangan kita. Dan ketiga, pemikiran logik. Ini berlaku apabila seorang itu dapat membuat suatu hubungan antara dua jenis idea atau perkara yang logik menjadi satu kenyataan. Pendek kata, rasionalisme percaya bahawa akal manusia memegang kunci untuk dirinya sendiri dalam memahami struktur realiti hakiki. Dengan pengetahuan yang mendalam tentang realiti, ialah cukup untuk memahami segalanya dalam dunia ini. Dalam fahaman rasionalisme, terdapat dua jenis pemikiran utama yang berbeza, iaitu melalui epistemologi dan juga metafizik. Penggunaan epistemologi dalam rasionalisme adalah pandangan bahawa suatu pengetahuan boleh wujud jika ia berasal daripada sesuatu yang boleh masuk akal atau logical. Contoh soalan yang ditanya oleh epistemologi adalah seperti: adakah pengetahuan yang sudah ada di dunia ini itu pasti atau logiknya kuat sehingga tiada orang yang dapat mempertikaikan atau menentangnya? Soalan kedua adalah: adakah pengetahuan asas yang selamat baik untuk harapan masa depan kita, atau hanya bila masalah akan menimpa, kita hanya berharap yang terbaik? Soalan ketiga adalah: adakah sains menjelaskan? Ini bermaksud sama ada adakah ia membantu kita memahami sesuatu atau adakah ia hanya untuk menggambarkan fenomena secara terperinci? Sementara itu, metafizik pula adalah cabang falsafah lain di mana ia mengkaji secara mendalam asas-asas realiti, terutama makhluk yang ada, penjelasan logik, kebebasan diri, Tuhan dan jiwa.
Perkataan metafizik biasanya sinonim dengan kata ontologi. Berikut adalah jenis soalan metafizik atau ontologi bertanyakan. Yang pertama, apakah itu realiti? Yang kedua, adakah beberapa jenis perkara, iaitu perkara materialistik, lebih nyata dan sahih daripada perkara yang lain, iaitu dari segi konsep? Yang ketiga adalah, adakah Tuhan itu wujud? Ideologi rasionalisme ini terhasil daripada kegiatan falsafah orang barat, mereka yang pakar dalam sudut ilmiah dan juga intelektual, sehingga ia menjadi tradisi pada bagi mereka untuk segala perkara yang mereka dibincangkan haruslah berasas. Menurut Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, kedatangan Islam juga menjadi faktor fahaman rasionalisme ini tersebar di kalangan masyarakat Melayu yang pada ketika itu lebih fokus pada bidang seni, mitologi dan khayalan, kepada cara berfikir yang lebih rasional dan logik. Selain itu, keinginan untuk membebaskan diri daripada pemikiran tradisional atau skolastik juga menjadi suatu dorongan perkembangan ideologi rasionalisme ini. Hai, saya Atilia. Saya akan membentangkan kelebihan rasionalisme terhadap masyarakat. Kelebihan bagi kesan rasionalisme terhadap masyarakat adalah kemampuan menyusun sistem-sistem kefalsafahan dari segi logik dan juga matematik. Seperti yang kita tahu, falsafah penting bagi usaha individu untuk memahami dan belajar mengenai kehidupan manusia. Menurut Wittgenstein, logik memberitahu kita bagaimana realiti itu wujud dan ia mempunyai dua logik. Pertama adalah logik didaktif. Logik didaktif membuat kesimpulan yang khusus kepada halayak umum yang berkait rapat dengan logik klasik Aristotle. Kedua adalah logik induktif, iaitu dengan membuat kesimpulan khusus kepada umum dengan kaedah Bacon yang menggunakan kaedah teori untuk membuat ramalan, merancang eksperimen, melaksanakannya dan juga membuat ubah suai teori berdasarkan keputusan akhir. Definisi telah membantu sistem terjemahan di mana menterjemah satu bahasa ke bahasa yang lain dengan peraturan yang telah ditetapkan. Proposisi matematik membawa unsur dan alat bahasa di mana penting dalam tata bahasa dengan menggambarkan hubungan erat antara bukti dan juga cadangan. Pendidikan perlu disatukan dengan pendidikan bahasa, logik dan juga matematik. Kelebihan kedua pula adalah menjelaskan kefahaman-kefahaman yang rumit. Apa yang kita dapat lihat, isu kebebasan manusia dilahirkan hingga tidak diperhambakan menjadi isu kepada umat Islam. Golongan barat membawa ajaran yang menyesatkan untuk menimbulkan kekeliruan dan kekacauan kepada umat Islam kerana mereka tahu tahap pemikiran manusia ada batasnya. Pengaruh dan ancaman liberalisme merupakan agenda yang berbahaya kerana mereka menerapkan tentang kebebasan yang melampau sehingga menyebabkan ajaran yang sesat. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zilmi dan saya akan ceritakan tentang kekurangan rasionalisme. Terdapat beberapa kekurangan rasionalisme dan di antaranya adalah cubaan untuk memahami sesuatu di luar rationality atau dengan lebih kata mudah iaitu logik akal. Mereka yang berfikiran secara rasionalisme berpendapat bahawa akal memahami prinsip, maka prinsip itu benar. Jika tidak, maka prinsip itu tidak benar. Contohnya yang mudah untuk memahami lagi kekurangan rasionalisme adalah seorang itu sukar untuk menganut mana-mana agama kerana prinsip untuk memahami kewujudan Tuhan itu tiada, maka bagi mereka Tuhan itu tidak wujud. Selain daripada itu, kekurangan yang terdapat dari teori rasionalisme adalah ianya lebih cenderung ke arah relativism. Relativism dapat ditafsirkan dengan pandangan nilai moral adalah berbeza mengikut seseorang itu dan ianya tidak mutlak. Jika pandangan nilai itu buruk mengikut seseorang, maka ianya adalah buruk walaupun telah dijelaskan di dalam agama ataupun mana-mana panduan ianya adalah baik. Itu adalah kekurangan teori rasionalisme.
Manakala dari sudut kesan pula, teori rasionalism ini juga mempunyai kesan yang jelas terhadap masyarakat di Malaysia, iaitu dari segi pemikiran adalah mereka lebih mementingkan subjek daripada objek. Subjek bermaksud sesuatu atau sebuah perbincangan, manakala objek pula adalah sebuah pokok perbincangan. Maka kesan ini dapat dilihat di Malaysia di mana mereka menolak tafsir Al-Quran ataupun ajaran agama yang menjadikan ini golongan liberalis. Penolakan terhadap peraturan agama dengan menganggap rationality ataupun logik akal sudah memadai untuk menjawab hukum hakam di dalam agama. Ini adalah punca di mana liberalis wujud di Malaysia. Sebagai contoh, kesan dan teori rasionalism ini membuatkan mereka mempertikaikan kewujudan Tuhan kerana tidak mampu memikirkan logik di mana Tuhan itu wujud, dan juga mereka mempertikaikan wujudnya hari kiamat kerana bagi mereka ianya mustahil bagi kiamat untuk berlaku. Sekian, saya akan paskan kepada orang seterusnya. Hai dan Assalamualaikum. Saya Farha dan saya akan membentangkan tentang cabaran dan kesimpulan. Faktor utama yang telah menjadi kehebatan dunia Melayu dalam konteks sejarah adalah Melayu telah menjadi lingua franca yang merupakan bahasa utama umat Islam bagi penduduknya dan juga telah diperkenalkan berdasarkan bahasa Hablum minallah dan Hablum minan nas. Pada zaman ini, umat Islam menjadi lemah menghadapi cabaran, di mana dunia masa kini sedikit sebanyak telah mempengaruhi segalanya dari berbagai aspek. Orang Barat di era kontemporari mampu mengawal segalanya dan memperoleh banyak faedah daripada masyarakat Melayu di mana mereka serang secara halus. Demi menjaga nilai agama agar tidak terpesong, kita perlu memahami bahan hedonistik Barat melalui globalisasi. Dari segi ekonomi, Islam menghadapi krisis dengan ekonomi rabawi, nilai mata wang, inflasi, perbelanjaan, kesan hutang negara, monopoli dan sebagainya di mana kadar tahap kemiskinan orang Melayu tinggi. Bagi mengelakkan cabaran ini, kita memerlukan budaya untuk berfikir berdasarkan pandangan Islam dan selesaikan dengan baik untuk terus majukan budaya dan masyarakat kita. Fahaman rasionalisme merupakan suatu fahaman di mana ia meletakkan daya akal fikiran manusia sebagai sumber tertinggi untuk mencapai segala ilmu dan tidak percaya akan wujudnya alam gaib atau perkara yang tidak boleh dilihat dan dijelaskan. Ideologi ini telah memberi banyak sumbangan kepada sejarah dan manusia secara keseluruhannya, di mana ia telah menjawab persoalan yang mungkin tidak dapat dijawab tanpa sebarang penjelasan. Contohnya, seperti dalam penyelesaian masalah matematik, penggunaan logik perlu diguna pakai dengan menghubungkan informasi dan logik akal. Walaupun terdapat beberapa ciri-ciri seperti pemikiran logik yang telah sedia wujud dalam fikiran manusia sejak dahulu, terdapat banyak perkara negatif tentangnya yang menimbulkan konflik di antara kepercayaan agama seseorang dan logik akal. Contohnya, rasionalisme tidak mempercayai adanya perkara gaib. Oleh itu bagi mereka, Tuhan tidak wujud. Ia adalah suatu fahaman yang bahaya kepada iman seseorang Muslim yang tidak kuat. Dengan itu, kita haruslah menjauhi diri dari rasionalisme. Dengan itu, habis sudah pembentangan dari kumpulan kami. Terima kasih.